أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Surah Saba. Surah Saba ni surah yang ke-34 dari tertib Al-Quran. Diturunkan di Mekah, bagi dia ada 54 ayat. Nah, surah Saba ni ada 54 ayat. Tengok muqaddimah surah Saba. Saba'in. Nah, nama satu surah dalam Quran surah Saba. Saba ni nama negeri Yaman masa dulu. Masa dulu tu negeri Yaman ni dia panggil negeri Saba. Terbiasa dah dengan sejarah Nabi Sulaiman. Ya. Dia ayat kata ada seorang raja di negeri Sabak. Nah, raja perempuan hodok syirik dengan Allah Ta'ala. Maka Sabak itulah. Terlihat. Surah ini diturunkan di Mekah. Yani sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia panggil surah Makkiyah. Surah yang dibahasakan kepada Mekah. Ya, surah tu ada Makkiyah, iaitu turun sebelum hijrah, dan Madaniyah, turun selepas daripada hijrah Nabi kepada Madinah. Surah Makkiyah ni kalau kira secara umumnya banyak kecek buku akidah. Buku akidah. Adapun surah Madaniyah tu ada segi ibadat, muamalat gapo tu
banyak dalam surah Madaniyah. Kalau kira isi dia. Mengandungi 54 ayat. Nah, mengandungi surah ni ada 54 ayat. Nah, 54 ayat. Ayat pertama, yang kedua, yang ketiga sampai 54 ayat. Kalau ayat tu satu ayat, kalau ayat tu beberapa ayat. Tullah lah. Tapi kalau banyak ya ayat. Sini ya tulis ayat. Tak ada. Kerana 54 ni banyak lah. Kalau so tu ayat. Kalau dua ayatan. Nah, kalau tiga lagi ayat. Hotullah lah. Nah, kalau kita Jawi ni hotullah. Dinamakan surah ni Saba. Surah ni orang panggil surah Saba. Nama surah. Surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Fil, surah Fatihah. Kemudian surah ni nama surah Saba. Gapo Saba? Perihal penduduk negeri Saba. Kerana dalam surah ni nak kecek penduduk negeri Sabak. Nah, Sabak ni nama negeri Yaman pada masa dulu. Ya, masa dulu nama negeri itu tak sama dengan masa lah ni. Nah, ada yang sama pada, ada yang tak sama pada. Supaya kok Syria, kok gapo tu nama dulu Syam, negeri Syam. Apa tu lah ni nama Syria dah. Kok Mekah tu negeri Hijaz. Lah ni tak ada dah Hijaz tu. Ada sebut dah nama tu. Nama Mekah, nama Saudi, nama apa gitu. Nah, maka negeri Yaman tu ada satu masa dinamakan Sabak, negeri Sabak. Nah, perihal penduduk negeri Sabak, kerana kisah mereka ada disebut pada ayat 15 sampai ayat 21. Dan ayat-ayat 15 sampai 21 tu ada kecek berkenaan dengan Sabak. Lihat lagi keratan dah. Walaqad kana li saba'in fi masakinihim ayah. Tu Sabak situ. Ada hadis riwayat oleh Ibn Abbas berkata, ada seorang laki-laki itu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sabak, adakah dia nama orang laki-laki ataupun nama orang perempuan ataupun nama bumi? Nah, ada satu masa seorang laki-laki itu tanya Nabi, Sabak ni apa? Nama orang jatuh ke, nama orang betina ke, nama bumi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia adalah nama bagi seorang laki-laki. Asal dianya nama orang. Ya, asal Sabak ni ialah nama seorang laki-laki. Ada bagi dia anak 10 orang. Dia ada anak 10 orang. Setengah dalam 10 tu duduk di negeri Yaman, ni orang. Dan duduk dipindah kepada negeri Syamnya 4 orang. Ni asal dia lah, jamin lama lah, kisah jamin lama. Ni apa? Sabak. Kalau nama sungguh dianya Abdul Syamsin. Nah, nama Sabak sungguh tu Abdul Syamsin. Tapi digelarkan dia Sabak. Akhirnya kawasan ni panggil negeri Sabak.
Nah, tapi asal dia ialah nama bagi seorang laki-laki, ada anak dia 10 orang. Anak dia 10 orang tu duduk di negeri Yaman ni orang, 4 orang lagi pindah pergi pada negeri Syam. Ikut Syria, Ordon lah. Lepas tu duk pecah-pecah keturunan dia, enggak siapa lain pun. Nah, keturunan ni ada lagi lah. Seperti gapo ku Mekah, ku Madinah tu pun ada. Katanya Khazraj, Aus di Madinah tu pun dari keturunan ni juga. Duduk di Madinah tu pecah dua kumpulan, dua teraku besar iaitu Aus orang. Ada gapo teraku Aus, turunan Aus dan Khazraj. Kata huminya ialah mari daripada Sabak ni lah juga. Ini gapo berkenaan dengan Sabak dah. Jadi ia turunnya besar lah. Asal pada negeri Yaman. Boleh nama surah ni surah Sabak kerana ada nak cerita dalam surah ni, iaitu dalam ayat 15 sampai 21 berkenaan dengan kisah dia. Nah, sikit sebanyak. Kisah molek ke kisah tak molek kita nanti dengar. Walau mana puak Sabak ni. Ada. InsyaAllah dah sampai ayat 15 tu nak kecek han. Kalau itu dalam surah Sabak ni ada gapo mengandungi. Nah, intisari kanunnya surah Sabak ni gapo? Pada mula surah Sabak ni Allah Ta'ala menegaskan bahawa segala puji tertentu bagi Allah. Nah, bermula surah ni selalu dia kecek. Nah, bermula segala puji itu tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada semua puji. Ada puji mana-mana pun, puji kita sama kita, puji Tuhan kepada hamba dia, puji hamba kepada Tuhan dan kepada Allah. Allah puji dia sendiri 4 bagai. Ulama bagi kata puji ni ada 4 bagai. Dan puji kita sama kita. Puji Allah kepada hamba dia. Nah, puji hamba kepada Allah 3. Dan puji Allah kepada Allah sendiri. Allah puji diri dia sendiri. Semuanya adalah tertentu bagi Allah. Kelik kepada Allah berlaku. Nah, kelik kepada Allah Ta'ala berlaku. Kerana huminya mari daripada Allah. Walau kita puji sama kita tahu Masya Allah dia ni berjuruh sungguh. Kelik kepada Allah juga. Kerana nak jadi berjuruh tu ialah mari daripada Allah. Nah, habis itu segala puji itu adalah tertentu bagi Allah. Supaya dalam surah Fatihah, Alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Dan dalam surah ni pun Alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi dia barang dalam langit dan dalam bumi. Adapun dalam surah Fatihah, Alhamdulillah Rabbil alamin, Tuhan sekian alam. Maknanya supalah. Nah, bagi Allah, Allah milik langit bumi dan semua alam di gapo milik Allah Taala berlaku. Bini kita dok puji sama kita tu, mana kita puji Allah lah. Tapi bagi orang hak tak khabar tu dia rasa kata sekat tu jelah. Adapun hakikatnya kita orang mukmin ni, kita orang Islam ni, puji sama kita pun kelik kepada Allah. Begitu kalau molek tara mana pun, Masya Allah. Masya Allah. Barang kanak oleh Allah Ta'ala berlaku. Baik kita nak puji tu, oh Masya Allah, budak ni berjuru sungguh. Kelik kepada Allah.
Tapi kalau kita tak faham akidah, kata berjuruh tu, budak tu sungguhlah. Dia tu sungguhlah. Rajin, moleknya dia mau buat ni. Kita rasa apa puji dia sungguh. Tapi semuanya kembali kepada Allah. Itu orang Arab tu bila dia nak puji, banyak dia sebut Allah dulu. Masya Allah. Berjuruhnya, Masya Allah, moleknya dia mau buat kerja ni. Kelak kepada Allah Ta'ala. Hakikatnya kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu ibadat pula situ. Bukan kita puji dia seorang, bukan dia puji dia zahir terhadap dia jodoh. Bagi Allah, semua tu segala puji itu kembali kepada Allah. Kerana dialah yang menciptakan dan menguasai seluruh alam. Kerana dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai seluruh alam. Tuhan yang mengada alam tu masih Allah. Bagai lain pada Allah Ta'ala tu dia panggil alam belaka. Kerana Tuhan lah yang mengadakan alam semua. Dan Allah lah yang menguasai alam semua. Bila kita puji, kelak kepada Allah. Supaya kita puji gapo kita tu. Hak manusia buat baju kita tu. Manusia buat baju. Walau kita puji baju, tak ada. Oh, baju dia ni molek sungguh. Kelak siapa baju tu? Kelak kau orang jahat. Bukan kelak ke baju tu dah. Kelak kau orang jahat baju tu lah molek. Pujinya puji tuai buat baju tu lah. Gitu juga walau kita puji kata dia ni berjuruh, dia ni molek, benda ni molek, bunga ni bau sedap molek. Kelak kepada Allah Ta'ala yang mengadakan. Kerana Allah yang mengadakan alam dan menguasai alam. Tu kita kena faham gitulah. Widale sikit. Kita orang mukmin ni faham widale sikit, jangan faham zahir-zahir. Ni kita orang puji, nak ingin lalu. Dok rasa apa kita sungguh. Dak. Hakikatnya mari daripada Allah Ta'ala. Dan dialah yang amat melimpah nikmatnya dan rahmatnya kepada sekalian makhluknya di dalam alam kehidupan ini. Dan dialah Allah Ta'ala. Kalau kita ngaji kitab Jawi ke, rojok Tomel lah panggil baik tu. Dan dialah Allah Ta'ala tu yang amat melimpah nikmatnya. Nikmat Allah. Dialah juga wi nikmat. Bila dia wi nikmat, kita setuju dengan nikmat tu, kita berasa sedap dengan nikmat tu, kita puji, kelak pada orang jubui lah. Ada. Kelak pada orang jubui lah. Bukan pergi kepada nikmat semata dak. Kelak kepada orang yang memberi nikmat, yang melimpahkan nikmatnya. Dan rahmatnya. Nikmat ni nasbah kepada kita boleh rasa sedap dah tu, orang panggil nikmat. Ma yutana'amu bih, barang yang kita boleh buat sedap-sedap dengan dia, orang panggil nikmat. Nasbah rahmat tu nasbah Allah Ta'ala wi kepada kita, kesiabelah daripada Allah Ta'ala wi kepada kita, orang panggil rahmat daripada Allah Ta'ala. Bahawa kita rasa sedap dari rahmat Allah Ta'ala tu, kita rasa sedap, rasa senang, rasa apa, tu nikmat. Benda-benda tu Allah je, punya turun daripada Allah, rahmat daripada Allah Ta'ala. Bahawa kita rasa sedap, setuju dengan hati kita, senang hati kita, orang panggil nikmat daripada Allah Ta'ala. Sedap kita ni mari daripada Allah Ta'ala melalui pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau itu siapa dok wi nikmat kita tu? Tidur jenera, makan sedap. Sehat tubuh badan, Allah lah yang melimpah kurnia pada kita. Dan siapa pukul 9 malam tidur jenera.
sedar bangun pukul 3, bangun semaya tahajud, semaya gapo, sedaknya kita tidur jendera. Itu nikmat hak kita rasa yang Allah Taala wi rahmat pada kita. Apa tu? Tuhan wi rahmat. Kalau Tuhan tak rahmat pada kita semalam, tidur tak jendera. Bila tidur tanya lengahnya sakit, urat gapo semua, tak leh nak sedap. Tak leh nak sedap. Kerana Tuhan tak kesiye, tak wi jendera pada kita. Maka nikmat dari haluh besar setengah mana pun semua daripada Allah Taala. Kamu ada manusia tu faham, manusia tu reti kata ning mari pada Allah Taala, ataupun manusia tu tak reti. Orang kafir, orang tak kenal Allah, dia bukan dak tahu kata mari pada Allah Taala. Tu pun nikmat daripada Allah Taala. Semua alam ni rahmat daripada Allah Taala. Bila Tuhan rahmat pada kita, kita boleh rasa sedap. Orang tu tak kenal ni Tuhan. Dia kata, hei tidur jengron, maka hubat, hei tubuh dia sehat ke apa. Tapi semua tu rahmat daripada Allah Taala. Cuba Tuhan tak jengron boleh 2 hari, ya, tak boleh duduk dah. Lepas tu nikmat kecil, besar, halus ke apa semua. Semuanya mari daripada Allah Taala. Lepas nikmat Tuhan kita nak bila tak habis. Nak bila tak habis. Tak dihengorkan nikmat. Maka semuanya dialah yang amat melimpah nikmatnya dan rahmatnya pada sekalian makhluk di dalam alam kehidupan ini. Semua makhluk yang Tuhan jadi itu, Tuhan wi rahmat. Bila wi rahmat, makhluk tu pun boleh rasa sedap. Maka semua tu mari daripada Allah Taala. Habis ini segala puji itu ialah tertentu bagi Allah, kelak kepada Allah Taala belaka. Dan yang amat melimpah nikmatnya dan rahmatnya pada orang yang beriman dan taat pada hari akhirat. Patu Allah Taala juga yang melimpahkan nikmatnya. La tuhsa, tak dapat nak hingga lah. Banyak. Anggap siapa lipah lah kita kata gitu lah. Dia bukan tahu sikit-sikit saja dak. Qadar-qadar saja dak. Bukan dengan cara melimpahkan. Dan rahmatnya kepada sekalian orang yang beriman dan taat pada hari akhirat pula. Di dunia ni pun Allah Taala rahmat nikmat di dalam alam kehidupan kita ni, dan begitu juga di akhirat pun Tuhan akan nikmat rahmat kepada kita orang yang taat pada Allah Taala. Maka di akhirat tu berganda-ganda lagi. Kalau kita duk sedap lani ni baru daripada 100. Ni duk bahagi lani demo tu boleh kereta besar, rumah tinggi, dah kereta banyak ke apa tu. Duk bahagi hak besar tu. Duk bahagi hak tu ya. Ada pun 99 lagi tu di akhirat. Kesedapan rahmat nikmat yang Allah Taala sedia kepada kita orang mukmin di akhirat. Lah ni duk bahagi hak besar tu ya. Maka taruh bahagi hak besar tu pun kita dah sedap bercakap lah, tak itu? Orang yang boleh terima nikmat rahmat daripada Allah Taala tu sedap bercakap dah dunia ni. Tapi sedap-sedap pun tak sudah. Satu hari kena hancur badan dia, satu hari kena mati dia. Pas serabut. Kadang-kadang orang kaya tu serabut pada orang susah, bergana-gana lagi. Tidur tak jengor, duduk dalam hubat semua, gapo semua. Tapi kita ju tengok di luar ni berasa sedap lah. Pergi kotu, pergi koning nampak sedap. Tapi hakikat hati dia boleh jadi susah. Adapun di akhirat sana, dia sedap sungguh. Dia tu hawi rahmat. Tu kita boleh rasa nikmat Tuhan, maka tak boleh nak banding lah. Dan berganda-ganda lagi. Bagi orang yang taat pada dia lah. Adapun bagi orang yang deraka tu,
maka dia duduk dalam seksa, dalam azab. Dah. Kita kalau tidur tak jenis rasa ya. Tak boleh nak duduk dah. Nah. Tak boleh nak duduk dah. Tak minum air sehari pun tak boleh duduk dah. Dah. Tapi Tuhan dengan rahmat Allah Ta'ala, dah kita boleh rasa sedap dengan apa yang dia beri pada kita. Tapi di akhirat sana, Allah Ta'ala akan beri nikmat rahmat yang paling banyak lagi, dan yang melimpahkan kepada orang yang taat, dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aning apa? Mula surah ni nak kecek hati. Telah menolak faham kaum kafir musyrik yang menentangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak percayakan kedatangan hari kiamat. Dan setelah menerangkan keistimewaan yang telah diberikan kepada nabi-nabi yang telah lalu, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada golongan yang musyrik itu. Nah, lepas pada tu Tuhan royak dan tolak pahamnya orang kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kafir musyrik tu dia duk berlawan dengan Nabi. Nah, duk menentang dengan Nabi. Lepas pada tolak pahamnya kafir musyrik yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak percayakan kedatangan hari kiamat. Dan lepas pada tu Allah Ta'ala menerangkan, lepas pada royak orang kafir Quraisy, kafir musyrik, royak pula keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi yang dulu, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam. Alaihimassalam. Di atas keduanya assalam, kesejahteraan. Dua orang, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lepas pada tu, maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada golongan yang musyrik itu. Mula tu dia cerita, nah, puak kafir musyrik dia duk menentang Nabi, maka Tuhan tolak fahamnya bahasa ni. Lepas tu Tuhan royak pula keterangan keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Beroyak dua cerita ni. Puak kafir musyrik menentang, dan keistimewaan Tuhan beri pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lepas pada tu Allah Ta'ala memberi amaran pada golongan musyrik itu. Nah, we pengajaran supaya dia tu boleh menjauhkan. Amaran. Amaran ni janji seksa, janji janji susah kepada kafir musyrik itu. Sekiranya mereka masih berdegil lagi dan kekufuran. Kalau puak kafir musyrik duk degil lagi, duk kufur lagi dengan Allah Ta'ala, Tuhan amaran pada dia. Berjanji nak kena seksa, kena balas benda yang menyusahkan dia. Kalau dia tu duk degil lagi. Ada Tuhan contoh dah. Nah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Puak kafir Quraisy duk berlawan dengan Allah Ta'ala, tak percaya dengan Allah Ta'ala, tak percaya dengan hari kiamat. Maka kalulah orang kafir musyrik tu duk degil lagi, nantilah satu masa Tuhan akan seksa dia. Nah, Tuhan balas kejahatan di atas dia. Maka mereka akan dibinasakan sebagaimana penduduk negeri Sabak. Kalau bahasa puak kafir musyrik duk kerja, nah, benda salah dengan Allah Ta'ala, iaitu duk menentang Nabi Muhammad.
dan tak percaya dengan hari kiamat, kalau dia duk kerah walah tu lagi, duk degil walah tu lagi, duk kufur walah tu lagi, nantilah Allah Ta'ala akan membinasakan rupa amaran dia. Orang kafir musyrik tu akan dibinasakan sebagaimana penduduk negeri Sabak. Serupa dengan penduduk negeri Sabak juga. Kalau gitu kita boleh faham kata negeri Sabak ni ada dah Tuhan kebinasaan kepada dia. Gapo negeri Sabak ni mana? Yaman tua. Yani Yaman dulu. Negeri Yaman dulu tu ada nama Sabak yang telah dibinasakan kerana mereka kufur dan ingkar. Dan penduduk Sabak ni Tuhan besok membinasa dah sekali. Iaitu dengan sebab dia kufur. Dia asal mulanya Sabak ni belai-belainya orang negeri seni, negeri mewah. Dia maju, dan negeri Sabak ni ialah negeri maju pada masa dulu di segi pertanian, segi ziraah, segi kasih lah, segi kasih. Makan ke apa cukup lengkap di negeri dia. Seni kaya. Tekah dia duk taat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu bo dia kaya seni walah tu nyekot kesok. Dia orang ni baik tu lah. Itu bo seni dia jadilah. Tekah duk susah juga. Balasah semua. Itu sejik semua. Semaya semua. Bo seni dia kau jauh. Akhirnya hang siapa buat dia tu syirik dengan Allah Ta'ala. Puja lain pada Allah Ta'ala. Ada orang nasihat pun tak jadi, orang ajar pun tak jadi. Akhirnya Allah Ta'ala membinasakan penduduk negeri Sabak ni, dibinasa oleh Allah Ta'ala. Bila binasa, kaya dia sana ni, kaya tanah dia sana ni punah biliki. Lepas tu ni lah pecah-pecih Puak Yaman tu dengan sebab sesak susah. Puak dia duduk lepas pada kaya, pecah-pecih hidup rata-rata tu. Pergi kot negeri Syam lagi, pergi kot Mekah lah, kot Hijaz lagi. Pergi kot negeri Madinah, kot mana rata-rata. Habis tu negeri Yaman, penduduk Yaman tu, dia ada banyak tempat kot puak dia turun ni. Tamu sekali Sabak sendiri tu. Sahabat sendiri ada anak dia 10 orang tu, anak beranak dia tu pecah begitu. Ucanya kerana degil. Kerana degil. Habis ni gapo? Bila Tuhan rahmat dah, kita kena jagalah rahmat Tuhan. Kita kena jagalah nikmat Allah Ta'ala tu. Jangan lawa Tuhan. Dia manusia ni dia berubah, dia seni tinggi sikit. Maka dia terlupa pada Tuhan, situlah dia kufur dengan Allah Ta'ala. Bila dia kufur dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala binasa, serupa dengan puak Sabak. Kalau gitu, kalulah puak Quraisy Mekah tu duk berlawan, duk menetai Nabi, duk kufur dengan Allah Ta'ala tu, saya percaya, maka nak jadi serupa puak Sabak. Ini ada kisah nak sebut di dalam surah ni. Kemudian Allah Ta'ala menghalalkan firman-Nya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan bahawa baginda adalah diutuskan kepada umat manusia seluruh. Lepas tu dalam surah ni juga ayat bahasa Nabi Muhammad ni jadi rasul kepada semua manusia seluruh. Sebagaimana Rasul membawa berita gembira kepada orang-orang beriman dan memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Macam mana Tuhan suruh royak berita gembira dan amaran kepada orang ingkar, begitu juga Allah Ta'ala royak bahasa Nabi Muhammad ni adalah sebagai jadi rasul kepada seluruh alam. Ini wajib kita pegang kata Rasul Nabi Muhammad ni akhir Rasul, Khatamul Anbiya, akhir segala Nabi, lagi pula Rasul kepada seluruh alam.
Semua sama ada bahasa mana, bangsa mana kena pakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekat manusia saja, bukan jin lagi. Jadi Rasulullah kepada jin lagi. Habis itu jin itu kena Islam serupa dengan manusia ni, kena percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatu. Ani gapo? Habis itu Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin, rahmat pada sekian alam. Nah, rahmat pada sekian alam. Dengan ada Nabi Muhammad, boleh puasa sedap semua alam. Hingga siapa binatang pun dia boleh puasa seni dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad ni adalah rasul kepada semua alam. Begitu kita tengok agama Nabi Muhammad tu ya kena cara belaka. Terhadap binatang, terhadap manusia, terhadap makhluk lain, terhadap sing alam alam sekitar ke apa semua duk bawah undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cara manusia saja dak. Cara tanah, laut, bukit, ada hukum berlaku dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah kepada sekian alam. Aning ke apa benda yang nak sebut di dalam surah Saba. Mudah-mudahan kita akan masuk dalam surah Al-Quran. Itu surah Saba yang lagi akan datang. Kita boleh faham dah boleh. Bahawa kita dengar mukaddimah dia ni, intisari dia ni boleh. Mukaddimah dia boleh. Bahawa siapa masuk dalam surah ni, kita mudah faham lagi. Kalau gitu, doalah banyak-banyak supaya kita boleh faham Al-Quran dan kita boleh beramal dengan isi Al-Quran Al-Karim dan jadi kita daripada orang yang dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.